Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Haikal Iskandar bin Muhammad Sulaimi, nama diberi. Pelajar tingkatan 3 JEA 3050, Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, Johor. Buku yang akan saya bicarakan pada hari ini berjudul Raja Bersiung, yang mengandungi 176 buku surat dan dibahagikan kepada 14 bab yang menceritakan mengenai silsilah dan sejarah Raja Bersiung. Kategori buku ini adalah buku fakta yang berdasarkan kajian ilmiah. Buku ini diterbitkan oleh Publishing House Sdn Bhd dan telah ditulis oleh saudara Muhammad Nur Iman bin Ramli. Buku Raja Bersiung ini juga merupakan antara salah satu daripada 5 karyanya. Buku Raja Bersiung ini boleh didapati dengan harga RM19 di kedai buku berhampiran rumah anda atau boleh membelinya secara dalam talian. Kisah Raja Bersiung merupakan antara salah satu kisah atau hikayat Melayu yang masih terkenal hingga hari ini. Kisah Raja Bersiung ini bermula di Kedah. Kebanyakan peristiwa-peristiwa banyak diambil daripada kitab Hikayat Merong Mahawangsa. Pada mulanya, Raja Bersiung atau nama sebenarnya Raja Ong Mahaputra Peritaderia menjadi seorang raja atas faktor kemangkatan ayahnya, iaitu Raja Seri Mahaindrawangsa. Sebagai seorang raja yang muda, ditambah pula dengan ketiadaan seorang bapa untuk membimbing dan menasihatinya, menjadikan baginda seorang raja yang nakal dan tidak mendengar nasihat para menteri. Raja Ong Mahaputra sangat meminati santapan kegemarannya, iaitu sayur bayam. Daripada hidangan inilah berpunca tumbuh siung pada giginya dan bermulalah zaman pemerintahan Raja Bersiung. Kemaruknya terhadap darah dan hati manusia bermula daripada ataupun berpunca daripada suatu kisah dan peristiwa yang berlaku di istana. Pada suatu hari, ketika gerau atau tukang masak istana sedang menyediakan santapan baginda, dia dengan tidak sengajanya telah terhiris jarinya sendiri. Jarinya yang luka telah dibaluti, namun darah terus menitis ke dalam hidangan yang sedang disediakan oleh sebab keuntungan masa dan bimbang akan dimurkai pada baginda. Tukang masak itu terus menghidangkan hidangan yang telah bercampur darah itu. Hal ini telah dirasakan daripada pengetahuan Raja Ong Mahaputra. Sewaktu bersantap, baginda berasa hidangan hari itu amat berbeza daripada hidangan-hidangan yang pernah dirasai sebelumnya. Selepas selesai bersantap, baginda menitahkan agar gerau istana itu datang menghadap baginda. Selepas diceritakan hal sebenar oleh gerau istana, baginda menitahkan lagi agar biduanda mengambilkan secawan darah daripada seorang banduan yang bakal dihukum sulah pada hari itu. Lama-kelamaan, baginda menjadi kemaruk terhadap darah, lalu tumbuh siung pada giginya. Inilah peristiwa yang menyebabkan munculnya gelaran Raja Bersiung. Sepanjang saya membaca buku ini, saya mendapati bab 8 merupakan bab yang paling menarik minat saya untuk membaca buku ini. Bab 8 ini menceritakan revolusi rakyat yang berperang untuk menentang keganasan Raja Bersiung. Di dalam bab ini, banyak diceritakan jalan cerita dan pemutarbalikan plot yang menarik dan tidak membosankan pembaca. Di sebalik kisah ini yang banyak menceritakan kezaliman pemerintahan Raja Bersiung, terdapat banyak nilai dan pengajaran yang boleh kita contohi. Contohnya, nilai keberanian yang ditunjukkan oleh seorang pemuda yang bernama Kampa yang berani mencabar kezaliman pemerintahan Raja Bersiung. Selain itu, kita juga boleh mencontohi sifat persatu padu rakyat yang berusaha demi menegakkan keadilan dan hak-hak rakyat agar dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Akhir sekali, kita juga boleh mencontohi nilai keinsafan yang ditunjukkan oleh Raja Bersiung yang insaf dan tidak melakukan tabiat buruknya lagi
sehingga digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Justru kita perlulah bijak dalam memilih pemimpin yang akan mentadbir negara kita agar rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Secara keseluruhannya, buku Raja Bersiung ini sesuai untuk dibaca oleh semua peringkat umur. Saiznya yang kecil juga memudahkan kita untuk membawanya ke mana-mana sahaja. Juga diselitkan dalam buku ini penggambaraan penulis kita yang pergi ke sana sini untuk mencari kajian demi menjejak Raja Bersiung. Ilustrasi dan gambar dalam buku ini juga disediakan bagi memudahkan pembaca untuk faham bab yang dibaca. Sekian bicara buku daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.